على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kekuatan, kudrat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita melaksanakan fardu jemaat pada hari ini insya-Allah. Sebelum itu mari sama-sama kita tengok pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pesanan ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selalu bincang hari ini tentang kelebihan solat berjamaah. Jadi pada hari ini kita bincang tentang kelebihan solat berjamaah yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Jadi kelebihan solat berjamaah yang ketujuh ni ialah dapat menjawab azan. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW sangat menitik berat tentang kehadiran ke masjid. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, yang maksudnya orang yang hadir ke masjid untuk berjamaah, ya, khususnya pada hari Jumaat ini, sebelum azan baginya cahaya seterang cahaya matahari. Dan orang yang hadir ketika sedang azan, ya, baginya cahaya seterang cahaya bulan. Dan bagi orang yang hadir selepas azan, maka baginya cahaya seterang cahaya bintang. Tiga kategori lah. Kategori awal yang dimaksudkan yang pertama itu iaitu sebelum azan, sebab bila sebelum azan dapat menjawab azan. Dan yang kedua iaitu ketika sedang azan, lewat sikit, kan? Dan dapat juga cahaya secahaya bulan. Dan yang ketiga iaitu orang yang lewat, ya, lepas azan baru dia sampai, kan? Jadi maksudnya dapat cahaya sebenarnya cahaya bintang. Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dituntut supaya kita hadir ke masjid lebih awal dengan tujuan supaya kita dapat menjawab azan. Dan menjawab azan itu sebahagian daripada kelebihan seseorang itu bila dia solat berjamaah. Dia belum solat berjamaah lagi, dia baru datang ke masjid saya, ya, dia dapatlah bahagian solat berjamaah yang dikatakan lebih baik daripada sembahyang seorang di 27 darjat. Baik, para sahabat Rasulullah SAW terasa masyhur, iaitu berkenaan dengan tentang keistimewaan tukang-tukang azan di hari kiamat kelak. Jadi tukang-tukang azan ni pada hari kiamat kelak, mereka ni akan mendapat keistimewaan. Satu keistimewaan yang besar lah kepada tukang-tukang azan ini. Daripada hadis Nabi SAW, daripada Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-mu'adhdhinu atwalun nasi aqnatan yaumul qiyamah. Maksudnya orang yang bertugas sebagai tukang azan akan mendapat tempat yang istimewa di hari kiamat. Jadi kadang-kadang orang yang tak jadi tukang azan ni dia rasa bimbang, dia masyhur, dia tak dapat pahala itu, kelebihan bagi orang yang azan ni, kan? Tapi dalam hal ini maka Nabi SAW nak menjelaskan kepada kita, minta kita supaya datang awal ke masjid supaya kita dapat menjawab azan. Jadi bukan mana kata tukang azan tu dapat keistimewaan yang utama lah, kita satu keistimewaan di hari kiamat. Bahkan orang yang datang menjawab azan juga mendapat satu keistimewaan, kan? Jadi dalam hal itu maka Rasulullah SAW menyebutkan, dia kata, bila sabda Nabi SAW, dia kata, walaupun kamu bukan tukang-tukang azan, tak dapatlah seperti mana sebut keistimewaan itu, tetapi keistimewaan itu tetap kamu perolehi. Kamu dapat juga keistimewaan itu, ya, tetap kamu perolehi di akhir kelak dengan cara iaitu yang menyebut sahaja apa-apa yang diucapkan oleh tukang azan.
Jadi apa yang tukang azan tu sebut, kita sebut. Ya, misalnya Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita kecuali hayya 'alatain. Kecuali pada hayya 'alatain. Hayya 'alatain ni maknanya hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Bila disebut hayya 'alas solah, maka kita tak kata seperti mana yang muazzin kata. Kita kata ya, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Kan? Itu dia hayya 'alatain itu maksudnya hayya 'alal falah, hayya 'alas solah. Ya, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kita jawab azan. Kita ikut macam mana muazzin tu sebut, kan? Kalau sembahyang subuh apa dia? As-salatu khairu minan naum. Jawapannya iaitu sadaqta wa barakta. Itu jawapan dia, kan? Kita kata sadaqta wa barakta. Ya, benarlah katamu dan engkau telah melalui kesetiaan. Kama sadaqta wa barakta tadi. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak nak menjelaskan kepada mereka bahawa tukang-tukang azan itu mendapat satu keistimewaan di hari akhirat. Tetapi bukan hanya tukang azan saja, makmum pun, orang yang datang, orang yang menjawab azan pun, maksudnya dia akan mendapat bahagian-bahagian keistimewaan di hari akhirat. Antaranya fadilat solat berjemaah yang kita dapat ini, iaitu belum kita solat lagi kita dapat fadilat solat berjemaah itu. Kemudian lepas kita jawab itu, ya, hendaklah dia kata engkau berdoa. Lepas azan habis tu kita berdoa. Kita berdoa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasiyatal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudah allazi wa'ata. Ini kita baca selalulah, kan? Kemudian apa kata hadis ini? Khullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah rawahu al-Bukhari. Maksudnya siapa yang menjawab azan kemudian ia membaca doa tersebut, maka pasti akan beroleh syafaatku di hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadi jawab azan, dah habis jawab azan, dah habis azan kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Hinggalah akhir doa yang kita buat doa itulah, kan? Apa yang kita dapat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika itu maksudnya kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Tapi dalam hal ini ulama-ulama ada fuqaha ya telah mensabitkan selawat kepada Nabi dahulu sebelum kita nak berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu. Ya, bila habis azan kita Allahumma shalli ala Muhammad, baru kita doakan Allahumma rabb hadhihi. Itu sabit adalah ulama-ulama yang menjelaskan, begitulah disabitkan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis azan itu kita menjawab Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, barulah kita doakan itu, kan? Itu antara fadilat yang kita dapat dalam solat berjamaah, iaitu yang ketujuh yang dijelaskan di sini. Dalam satu hadis lain pula Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya aku bimbang terhadap, dia kata, umatku ketika mereka menemui saat kematian dalam keadaan tidak beriman. Nabi bimbang umat dia bila sampai saat kematian, dia kata dia bimbangnya kerana keadaan itu tidak beriman seorang itu bila akhir kematian. Lalu sahabat bertanya, apakah kesalahan orang itu? Apa yang kesalahan orang itu yang menyebabkan kamu bimbang ya Rasulullah? Baginda menjawab, mereka bercakap dengan suara yang keras terhadap ibu bapa mereka. Nabi kata mereka bercakap dengan suara yang keras. Ya, Al-Quran menyebut wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan lemah lembut, kan? Dengan baik, bukan cakap dengan keras. Jadi Nabi kata antaranya takut, dia kata mereka ini mati kerana mereka ini dikatakan tidak beriman
iaitu kerana mereka ini bercakap suara yang keras terhadap ibu bapa, atau bercakap-cakap ketika azan dilaungkan. Ini selalu kita tak perasan kan, bila azan dilaungkan kita kadang-kadang bersembang, kita bercakap dan sebagainya. Jadi ini antara satu yang disebut yang Nabi bimbang di akhir, Nabi bimbang kepada umat-umatnya, takut mati mereka dalam keadaan tidak beriman. Selain daripada mereka itu, kita katakan menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan mereka juga tidak menjawab azan. Mereka ketika azan mereka ni bercakap-cakap, mereka ni berbual-bual, ataupun hari ni tengok apa telefon ke dan sebagainya kan. Jadi ini yang Nabi sebut di sini. Jadi sama-samalah kita beri perhatian dalam hal ini bila kita dapat hal-hal yang seperti ini, nak tegaskan bagaimana. Sebab tu dia kata para sahabat walaupun hubungan mereka ni sangat akrab, sahabat ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, banyaklah sahabat-sahabat lain ni. Hubungan mereka ni sangat rapat, akrab. Silaturahim mereka ni sangat rapat. Tetapi sebaik-baik saja azan, dia kata, sebaik-baik saja mereka tu mendengar azan, mereka selalunya tidak kenal antara satu dengan yang lain. Mereka dah lupa dah keakraban itu. Tumpuan mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini maksudnya hubungan silaturahim antara sahabat-sahabat ni dunia saja. Tapi bila sebut Allahu Akbar, mereka yang kenal antara mereka tu dah rasa mereka tak kenal lagi dah. Tak bagi fokus kepada hubungan dunia lagi. Dia fokus kepada hubungan akhirat. Seolah-olah Allah dah panggil ni, seruan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Sebab itu disebutkan masing-masing tunduk mengagungkan kebenaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan azan. Masing-masing tunduk. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar disebutkan sering menjadi pucat wajahnya. Sayyidina Abu Bakar tu sering menjadi pucat wajahnya. Kenapa? Kerana mendengar suara azan. Kenapa? Kerana ia merasa bahawa masanya telah sampai untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masanya telah berhadapan, sampai untuk nak berhadapan, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, nak solat lah. Apatah lagi kalau sampai masanya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kan, malaikat Israel kan. Jadi itu lagilah kan. Jadi dia rasa macam tu, pucat lesi muka dia kerana takut. Iaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala tu tak sempurna dilaksanakan, itu solat. Tapi hari ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati, berdasar kepada ulasan di atas itu, tengok hari ini ramai lah, kadang-kadang kita ni lalai naro kan. Mungkin kita tahu, mungkin tak beri tumpuan yang sebaik-baiknya untuk mendapat fadilat yang terbaik dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini ramailah kadang-kadang setengah daripada kita yang kadang-kadang orang kata tak rasa apa-apa lah. Yang amat malang dia kata di zaman ini, kerana setengah manusia tidak merasakan apa-apa ketika telinga mereka mendengar suara azan disyariatkan. Kadang-kadang kita buat tak tahu, kita lupa dan sebagainya. Kenapa? Kerana kelalaian kita, kerana hubbud dunia kita, sibuk dengan dunia kita. Kan? Jadi kita jadi lau. Innal insana la yatghu, sebenarnya manusia telah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, inilah sekadar sedikit ingatan kepada kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.